Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Tokyo Revengers chapter 249. Yang mana untuk dalam chapter kali ni kita akan dapat tengok memang totally fokus pertarungan di antara dua gandingan terbaik kumpulan Toman, iaitu Hakai dan Mitsuya menentang Haitani Brothers. Malah bukan tu je, kita akan dapat tengok juga empat situasi pertarungan yang lain di antara Chifuyu menentang Mochi, Kawaragi Senju menentang Sanzu, Takemichi menentang Kakucho dan satu lagi Lord Madara Mission menentang Akun. So buat masa sekarang boleh dikatakan kumpulan Toman lebih berkelebihan untuk memenangi pertarungan tersebut berbanding kumpulan Kanto Manji, disebabkan dah ada beberapa orang atasan kumpulan Kanto Manji telah berjaya ditewaskan. Cumanya diorang masih lagi tak boleh naik IP ke apa tau, disebabkan ada ramai lagi orang-orang yang cukup kuat dalam kumpulan Kanto Manji masih lagi belum beraksi. Sebagai contoh Hanma dan juga Benkei. Jadi persoalannya dengan situasi sekarang yang sedang berlaku dekat sana, adakah kumpulan Toman mampu bertahan sampai ke hujungnya, mampu untuk bertahan bagi untuk menentang Maiki ataupun tak? So aku pun tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 249 yang bertajuk Good Chemistry, dan chapter ni bermula dengan sambungan pertarungan di antara Mitsuya dan Hakai menentang Haitani Brothers. Yang mana Mitsuya cakap dekat Hakai yang diorang akan menewaskan gandingan Haitani Brothers dalam masa 5 minit je. Tapi tak lama lepas tu tiba-tiba Hakai cakap dekat Mitsuya, "Taka-chan, kau nak dengar aku punya rancangan tak? Suatu pertarungan dekat kantor insiden, gandingan aku dengan Angry tak mampu untuk menewaskan dorang sebab dorang ni selalu buat serangan yang tak dijangka. Dorang ni selalu main tipu." So lepas dari itu, Hakai pun tak tunggu apa tau. Dia pun terus berlari ke arah Haitani Brothers dan terus dia membawa Haitani Rindo pergi dekat tempat lain bersama dengan dia. Jadi inilah planning Hakai tau. Dia nak pisahkan Rain dengan Rindo untuk dorang bertarung satu lawan satu. Sebabnya bagi Hakai, kalau dorang berdua ni bertarung bersama, dorang berdua ada dekat satu tempat yang sama untuk bertarung dengan Mitsuya dengan Hakai, berkemungkinan memang agak susah untuk diorang berjaya menewaskan Haitani Brothers. Gandingan adik-beradik ni memang cukup licik. Diorang sentiasa ada cara je untuk serang diorang secara mengejut. So dengan cara pisahkan diorang berdua ni je lah satu-satunya cara yang terbaik untuk diorang untuk menewaskan gandingan Haitani Brothers. Jadi kiranya sekarang Hakai akan bertarung dengan Haitani Rindo, manakala Mitsuya pula akan berhadapan dengan Haitani Rain. So tak lama lepas tu pun Mitsuya cakap lah, rancangan Hakai ni memang gila betul. Dan lepas dari itu, Mitsuya pun tak tunggu apa tau. Dia dengan cukup pantas terus dia menumbuk tepat dekat perut Rain, sampaikan Rain terus dia terjatuh selepas terkena serangan tersebut. Lalu Mitsuya pun cakap lah dekat Haitani Rain, "Bangun Haitani Rain, aku akan tunjukkan dekat kau macam mana pertarungan satu lawan satu." Sekarang ni babak beralih pula dekat situasi pertarungan di antara Chifuyu menentang Mochi. Yang mana dalam match ni kita dapat tengok Chifuyu lebih berkelebihan untuk memenangi pertarungan tersebut. Dan keadaan untuk diorang berdua sekarang ni dah memang teruk gila. Sampaikan muka Mochi sekarang dah berlebam-lebam tau. Lebam dekat mata, lebam dekat mulut, macam-macam lah, semua tu teruk gila. Malah Mochi sendiri tak percaya yang Chifuyu mampu untuk bagi tandingan yang cukup hebat dekat dia. Sedangkan kalau ikutkan saiz, Mochi lah sepatutnya lebih berkelebihan untuk dalam pertarungan tersebut sebab badan dia kan lebih besar nak dibandingkan Chifuyu. Tapi hakikatnya semua tu tak penting langsung pun. Saiz bukanlah ukuran utama pun untuk dalam pertarungan tersebut. Bukannya bermaksud, contohlah kalau badan dia besar giant ke sekalipun, bukannya dia boleh menang. Dia tak boleh nak pandang rendah dekat orang yang badan lebih kecil daripada dia. Jadi kiranya sekarang semuanya dah terbalik. Dengan kekuatan Chifuyu boleh dikatakan lebih tinggi daripada Mochi. Dan tak lama lepas tu, secara tiba-tiba Chifuyu terus dia menumbuk Mochi tepat dekat muka beliau, sehingga kan Mochi terus dia terbaring dekat bawah. Sambil tu Chifuyu ada cakap, "Sebab kenapa aku tak boleh kalah di tangan kau 100 kali ganda lebih besar berbanding kau." Dan at the same time, Mitsuya dengan Hakai pun telah berjaya untuk menewaskan gandingan Haitani Brothers. So kiranya sekarang 3 orang terkuat dalam kumpulan Kanto Manji telah berjaya ditewaskan oleh Chifuyu, Hakai dan juga Mitsuya. Tapi Mitsuya tetap mengaku pertarungan di antara diorang merupakan satu pertarungan yang cukup menyeronokkan. Jadi sekarang ni boleh dikatakan keadaan dah berubah dengan kumpulan Toman mempunyai advantage untuk memenangi pertarungan tersebut. Cumanya Smiley ingatkan dekat Angry supaya diorang jangan leka ke apa tau. Sebab
Sebab buat masa sekarang mungkinlah diorang ada kelebihan, tapi kalaulah salah seorang dari top fighter kumpulan diorang tewas, so keadaan terus dia akan berubah 100%. Kumpulan Kanto Manji pula yang akan berkelebihan dalam pertarungan tersebut, lagi-lagi kalau Takemichi tak berjaya untuk menewaskan Kakucho. Jadi kita dapat tengok situasi dekat pertarungan di antara Takemichi menentang Kakucho. Kelihatan keadaan diorang berdua sekarang memang dah banyak gila luka, cumanya Takemichi masih lagi mampu untuk meneruskan pertarungan. Manakala situasi dekat pertarungan di antara Senju menentang Sanzu pula, untuk dalam match ni Senju agak struggle jugalah untuk berhadapan dengan Sanzu, sebab Sanzu kan dia pakai senjata, dia ni jenis tak mainlah pakai tangan ke apa tau. Malah Sanzu dengan mudah je dapat membaca setiap pergerakan Senju. Yelah, Senju kan dah membesar dengan Sanzu sejak dari kecil lagi, jadi Sanzu dah tahulah setiap gerak-geri daripada kawan regi Senju. Jadi dalam match ni boleh dikatakan Sanzu lebih berkelebihan untuk memenangi pertarungan tersebut. Lepas tu situasi dekat satu lagi pertarungan di antara Lord Madara Mission menentang Akun, kelihatan Madara Mission pun dia ada pakai senjata juga dekat tangan dia, iaitu Brass Knuckle. So situasi dekat pertarungan ni pun boleh dikatakan Lord Madara Mission lebih berkelebihan untuk menewaskan Akun. Cumanya di hujung chapter kita dapat tengok Akun masih lagi tak mengalah, dengan dicakap kalau dulu mungkinlah aku akan give up dan angkat pisau ke apa, tapi disebabkan melihat semangat Takemichi yang memang cukup tinggi untuk memenangi pertarungan tersebut, dan dia pun dah tak sama macam sebelum ni, Akun pun tak akan mengalah dan dia tak akan sesekali jadi penakut macam dia yang dulu. Dan chapter 249 pun habis macam tu je. Jadi kita dapat tengok mungkin situasi akan berubah. Akun akan kembali bertarung habis-habisan untuk menewaskan Madara Mission. Malah aku dapat rasakan mungkin situasi dekat pertarungan di antara Senju menentang Sanzu pun akan sama juga, yang mana Senju akan cari jalan untuk menewaskan Sanzu. Cumanya aku dapat rasakan mungkin untuk dalam chapter akan datang akan lebih fokus pertarungan di antara Imaushi Wakasa menentang Inupi, dan aku memang looking forward gila lah untuk pertarungan tersebut, sebab aku dapat rasakan pertarungan di antara mereka berdua akan menjadi satu pertarungan yang cukup menarik dekat sana. Tapi apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat silap, terkasar bahasa, tersalah cakap. Aku nak minta maaf sangat, aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.